Perbahasan saya berlandaskan pada satu tema utama iaitu peranan ahli-ahli parlimen di dalam pelaksanaan bajet 2022. Pandemik global COVID ini telah mengajar saya banyak perkara, Tuan Speaker. Sebagai ahli parlimen, keupayaan saya untuk mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan saya sendiri adalah amat terhad. Apabila masyarakat di kawasan parlimen saya mempunyai pelbagai masalah, aduan sering dikemukakan kepada pejabat parlimen. Tetapi seringkali saya sendiri tidak mampu memberi maklum balas kerana saya sendiri tidak dapat maklum balas yang komprehensif mengenai rancangan-rancangan pembangunan di kawasan parlimen saya sendiri. Belanjawan dikemukakan di dalam dokumen yang begitu rumit dengan garis bajet berjumlah berbilion-bilion ringgit. Orang ramai, orang biasa tidak memahami bagaimana belanjawan ini mempengaruhi hidup mereka sebagai individu. Ia seperti dalam terma bahasa Inggeris dengan izin carpet bombing, iaitu bajet yang sungguh mengagumkan tetapi butirannya tidak jelas di mata kasar. Ini teguran saya ikhlas, Tuan Speaker, sebagai ahli parlimen Pengerang. Ahli parlimen tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan audit belanjawan di kawasan masing-masing ataupun terlibat di dalam proses pengesahan dan pemantauan. Ini berlaku dan saya nak sebut dan ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Kinabatangan dan juga pada Yang Berhormat Lenggong tadi telah menimbulkan perkara ini masa saya mempengusikan mesyuarat tadi. Kami dan juga di dalam kawasan luar bandar khasnya tidak diberi peluang untuk melibatkan diri. Mungkin perancangan libat urus daripada kementerian itu ada. Itu adalah top down, tetapi pelaksanaan dengan izin implementation gap. Salah satu daripada cara kepada arah yang win-win ini, Tuan Speaker, ialah saya ingin mencadangkan tentang banyak kali saya sebut decentralization dengan izin. Pentadbiran bukan saja di peringkat dasar kerajaan tetapi lebih penting di peringkat pelaksanaan. Oleh itu saya juga ingin mengkemukakan 7 soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya mahu kerajaan menerima hakikat bahawa kita ni adalah sebuah negara hasil tinggalan penjajahan British. Dan bila kita dengar sahabat-sahabat parlimen kita berbahas daripada dua-dua belah pihak, kerajaan dan juga bukan kerajaan, kita akan menyedari bahawa ketinggalan daripada penjajah ini yang menyebabkan berkemungkinan dengan izin Tuan Speaker, pelaksanaan itu agak berbeza di segi kerajaan yang melaksana walaupun orang politik yang membuat dasar. Dan bila orang politik membuat dasar, selalu orang berkata, Tuan Speaker, minister come and minister go dengan izin. Maknanya kerajaan tetap akan ada, tetapi kepimpinan kerajaan di peringkat dasar berubah. Jadi bila berubah, Tuan Speaker, akan mewujudkan satu keadaan yang kucak-kacir di bawah. Terutama sekali bila kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri berlainan, tambahan juga kerajaan tempatan. Itu sebabnya bila kita nak bercakap tentang bajet tahun 2022 ini pada tahun depan dan kita nak sentuh kepada elemen pelaksanaan bajet untuk menyelesaikan cabaran daripada COVID-19, saya percaya bahawa perlunya satu peranan yang lebih terbuka daripada peringkat kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri dan memainkan peranan yang lebih proaktif dan terbuka kepada semua ahli parlimen. Tak kisah sama ada ahli parlimen kerajaan ataupun ahli parlimen bukan kerajaan. Kerana untuk mengembalikan kembali ekonomi kita kepada rakyat, perlu kerjasama daripada semua pihak, Tuan Speaker. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri-Menteri, terutama sekali pada Yang Berhormat Menteri Kewangan ialah, bagaimanakah dalam bajet ini rakyat Pengerang akan mendapat manfaat daripada belanjawan dan juga struktur cukai yang diperolehi daripada industri-industri dan perniagaan mega di kawasan parlimen Pengerang saya? Saya punya 3 projek besar, Tuan Speaker. Projek Rapid daripada Petronas, projek Dialog dan kemudian projek Desaru Coast daripada Khazanah. Jadi soalan saya pada kerajaan, bagaimana rakyat di kawasan parlimen Pengerang dapat manfaat daripada kutipan cukai secara langsung ataupun tidak langsung? Kedua, adakah Kementerian Kewangan mempunyai strategi untuk mengagihkan dana tanggungjawab social corporate ataupun dengan izin Corporate Social Responsibility Funds daripada industri-industri yang begitu mega secara langsung supaya boleh disalurkan kepada inisiatif-inisiatif penambahbaikan infrastruktur seperti sistem lampu solar percuma, beasiswa untuk pendidikan orang tempatan, menaikkan taraf kemudahan kesihatan seperti klinik-klinik kesihatan dan mewujudkan hospital swasta secara percuma kepada orang tempatan dan sebagai contoh juga sistem pengangkutan percuma untuk golongan warga emas. Kenapakah mesti selalunya tanggungjawab ini diambil alih oleh kerajaan pusat ke kerajaan negeri? Kenapakah tidak boleh cukai-cukai yang dikutip diberikan peratusan kepada
mereka-mereka yang memerlukan bantuan dalam kawasan-kawasan pembangunan sendiri. Sebab bila pembangunan dilakukan, Tuan Speaker, yang akan menerima habuan daripada Consolidated Fund ialah kerajaan. Saya tidak menafikan itu sistem struktur kerajaan mengutip cukai. Tetapi di segi perbelanjaan, Tuan Speaker. Dan kalau adanya CSR yang wujud, perlu diberikan peluang secara terus dan secara tulus kepada orang tempatan, khasnya dalam kawasan parlimen, dan dipantau secara tidak langsung dan langsung oleh ahli parlimen tersebut. Ketiga, bilakah ahli parlimen akan diberikan kebenaran untuk mengakses data-data penting yang dipegang oleh agensi-agensi tertentu dalam kawasan mereka? Sekali lagi saya sebut kepada apa yang diucapkan oleh yang membuat kinabatangan tentang bank data. Kami di sini, Tuan Speaker, memang masalah data, semua kami tak tahu. Bila tanya, yang kami tanya pun tak tahu, tanya kami pun kami tak tahu. Itu yang jadikan keadaan ini agak kelang kabut. Sebab kalau tidak adanya bank data, Tuan Speaker, bagaimana kita nak tahu keberkesanan pendekatan pembangunan yang nak diturunkan oleh kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri? Keempat, apakah garis masa ataupun dengan izin timeline untuk pelaksanaan Belanjawan 2022 ini? Kenapakah tidak kerajaan boleh memanggil sidang khas, mesyuarat khas dalam masa 3 ke 4 bulan daripada kelulusan bajet untuk tahun 2022 supaya adanya kenyataan menteri, ministerial statement, supaya kami di bawah ini boleh mengetahui dan juga menilai tentang kejayaan-kejayaan pelaksanaan yang dibuat oleh kerajaan dan juga kementerian-kementerian dalam kawasan kami secara langsung ataupun tidak langsung. Kelima, adakah Parlimen Pengerang termasuk di dalam perancangan 50 juta ringgit yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri dengan kewujudannya Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri bagi meningkatkan taraf kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET untuk 5,000 pekerja dalam bidang teknikal. Kerajaan yang saya sebut tadi, Tuan Speaker, carpet bombing. Jadi soalan saya ialah bagaimana pengkhususan 50 juta ini adakah kepada negeri Johor dan juga kepada daerah Kota Tinggi dan juga kepada kawasan Parlimen Pengerang. Saya ucap terima kasih kepada kementerian yang relevan kerana menyatakan dalam masa terdekat wujudnya KV, College Vocational di Pengerang, dan saya harap pada tahun 2022 akan menjadi satu kenyataan. Keenam, juga dalam perlibatan ahli parlimen di dalam pelaksanaan program kebajikan masyarakat. Ni saya nak timbul tentang kejayaan skuad wajah daripada kementerian yang relevan. Saya ucap tahniahlah, 35,823 sukarelawan telah dilatih di bawah program skuad wajah. Ini menurut daripada kenyataan Menteri 23 Oktober 2021. Dan hanya 826 mangsa keganasan terhadap wanita telah berjaya dibantu. Andai kata setiap kes dikendalikan oleh seorang sukarelawan skuad wajah, kadar utility dengan izin, utility rate of volunteer strain adalah hanya sebanyak 0.02%. Jadi daripada 35,823 sukarelawan dilatih, hanya dapat menyelesaikan 826 orang mangsa. Jadi bagi saya, Tuan Speaker, ini agak tidak adil keimbangannya. Jadi saya berharap daripada kementerian, saya kurang faham pelang pelaksanaan inisiatif program skuad wajah, tapi saya ucap tahniahlah, mungkin niatnya tu betul. Tetapi harapan saya jangan pula skuad wajah ni menjadi political tool, Tuan Speaker. Sebab kalau skuad wajah menjadi political tool, banyak jadi isu yang perlu kita lihat. Saya nak tahu tentang terms of reference, juga khusus yang dikendalikan. Sebab kalau kita nak memberikan kaunseling sebagai contoh dalam peranan skuad wajah, kaunseling ni tak boleh juga dibuatkan satu hari, Tuan Speaker, agak bahaya. Dan kalau disebutkan tentang bantuan untuk keganasan, bantuan yang macam mana, Tuan Speaker? Kita tak nak agakkan pagar-pagar makan padi. Kita latih salah orang, Tuan Speaker, Kang, orang lain dibawanya lari. Pandai-pandailah kita menilai. Itu sebabnya, Tuan Speaker, saya harap 10 juta yang disebut bagi tahun 2022, kerajaan boleh mengkaji peranan yang boleh dimainkan oleh 222 ahli parlimen untuk diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah kepada program skuad wajah sebagai program pelatih, pemantau bantuan dan sebagainya. Saya darab, Tuan Speaker, daripada 10 juta kalau dibahagikan pada kami, setiap pada kami boleh dapat 45,000 setiap kawasan parlimen. Andainya cantiknya kami boleh mencari seorang sukarelawan, mungkin lebih pada seorang, untuk membantu kementerian dalam mengendalikan skuad wajah. Sebab kami di sini, Tuan Speaker, mengenali rakyat kami di bawah. Kami dapat membantu. Kalau kerajaan yang memilih, kita tak tahu dia pilih siapa. Dan kalau kerajaan pun pilih, seperti yang saya sebut, kita tak naklah harapkan pagar-pagar makan padi. Dan akhir sekali kita tak mahu skuad wajah menjadi satu political tool
kepada mereka-mereka yang memegang jawatan sedemikian. Itu bukan tuduhan, Tuan Speaker. Harapan saya tidak berlaku. Berkenaan dengan dana Yayasan Keluarga Malaysia dan Pusat Sokongan Sosial tempatan, saya pun berharap bahawa setiap ahli parlimen diberikan peranan untuk mengendalikan program-program untuk membantu kerajaan dalam menjalankan tugas yang lebih cepat, efisien dan juga efektif. Ketujuh, tentang peruntukan dana untuk matlamat pembangunan mampan ataupun SDG Goal. Yang ke-16, untuk keamanan, keadilan dan keutuhan institusi atau Peace, Justice and Strong Institution, akan memanfaatkan usaha-usaha untuk menambahbaikkan badan kehakiman dan juga hak asasi. Saya berharap Tuan Speaker kalau boleh, Suhakam dan juga OCC, Office of the Child Commissioner, diberikan sebahagian peratusan daripada bajet, mungkin sin tax untuk Suhakam dan sebahagian daripada peratusan bajet sugar tax untuk OCC, iaitu tax gula untuk the Office of the Child Commissioner. Dan kalau kita tengok, kita darabkan 1% pun ataupun 2% akan menjadi satu penetapan yang lebih logik kepada mereka, kerana mereka mengendalikan kerja-kerja pemantauan dalam isu-isu hak asasi dan kanak-kanak. Kalau sekadar mendapat dengan izin belanjawan daripada kerajaan, seolah-olah Suhakam dan juga OCC, Office of the Child Commissioner, menjadi sebagai agensi kerajaan. Bukan saya rasa tidak elok, Tuan Speaker, tetapi saya rasa adalah lebih elok kalau dapat dijalankan secara as of right. Maknanya peratusan daripada sin tax ataupun sugar tax diberikan kepada mereka untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti hak asasi dan sebagainya. Akhir sekali, sejumlah 1,721 kes jinas seksual terhadap kanak-kanak direkodkan dalam tempoh Januari hingga Jun 2020, dan setakat 31 Ogos 2021 sejumlah 2,162 kes aktif masih di dalam proses pembicaraan. Saya ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan memberikan perhatian yang segera dan serius terhadap jurang-jurang implementasi di peringkat institusi seperti keperluan pejawatan khusus pegawai kehakiman jusasi bagi hakim mahkamah-mahkamah ini untuk membaiki sistem pelaporan dan penyediaan pelatihan khusus di ILKAP, PDRM dan JKM. Saya menyambut baik hasrat kerajaan untuk memperuntukkan 13 juta ringgit khas untuk memperkasakan bahagian D11 Polis Diraja Malaysia bagi siasatan seksual wanita dan kanak-kanak, termasuk pewujudan 100 pejawatan baru dan inisiatif. Tetapi Tuan Speaker, saya juga ingin menimbulkan bahawa apa gunanya kejayaan menyiasat kalau ia tidak dapat diukur kejayaan dengan sabitan. Bererti bahawa investigation itu penting tetapi juga conviction. Itu sebabnya bagi saya adalah juga baik bahagian kehakiman judiciary diberikan pengkhususan bajet dalam kewujudan hakim-hakim jusasi untuk memantau dan mengendalikan kes-kes dalam jenayah seksual di seluruh negara kita. Akhir sekali, Tuan Speaker, saya berharap kita semua dapat sama-sama berganding bahu memulihkan ekonomi Malaysia bagi meningkatkan kebajikan kepada rakyat Malaysia seterusnya, menjadikan kita semua sebagai satu keluarga Malaysia yang cukup berjaya. Dengan itu, pengerang menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.